Oleh itulah di dalam hadis ini orang ahli sunnah dia guna ilmu. Dia pilih kepada asbabul hadis. Hadis ini salah satu pada punca juga yang jadi perbezaan. Hadis ini apa ni, potongan sekerat daripada hadis yang panjang. Sekerat daripada hadis yang panjang. Yang ni ada sebelumnya, ada lagi. Itu penting di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali dia cara nak faham hadis, nak faham Al-Quran, jangan kita faham dengan secara mufradat dia. Jangan kita faham dengan secara sepotong-sepotongnya dia, tak boleh. Tak betul kita faham. Ini dari ini kerana pelajaran kita rendah. Kalau budak-budak pelajar kita, dia belajar tafsir Al-Quran, dia bawa makna mufradat, makna satu kelimah. Bila makna satu kelimah macam ini, bila di dalam tarkib, di dalam susunan, dia arti lain pula. Tak mesti. Contohnya yadu, yad, bukan makna tangan. Yad makna tangan. Kalau kata Rabb, Tuhan, itu makna satu-satu dia. Jabal makna bukit. Kata itu makna mufradat, makna tunggal dia. Bukit satu makna, tangan satu makna, Abdullah satu makna dia, ada makna. Bila kita susun jadi ayat, bukit martajam, bukit martajam di dalam tangan Abdullah. Adakah kita faham bahawasanya bukit itu ada di dalam tangan Abdullah? Tangan Abdullah sangat besar, bukit itu di dalam tangan dia. Kalau kita faham dengan makna mufradat dia, kita faham macam tu. Itu mujassimah, dia faham macam tu. Berbeza ahli sunnah. Ahli sunnah dia faham makna tarkibi, dia tak faham makna ifradi, makna tunggal, makna mufradat. Bila kata bukit martajam di dalam tangan Abdullah, kita faham ke? Tak payah saya kata lah. Di dalam kekuasaan, di dalam pemerintahan dia nak bagi gerai kepada siapa, ataupun dia nak ambil balak kau di dalam tangan dia. Kita nak ambil balak kat situ, dia tak bagi, tak boleh lah kita nak ambil. Ini kaedah ahli sunnah wal jamaah. Begitulah hadis yang kita ada bicara. Ala surati. Sebelum daripadanya Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lalu di sisi seorang yang memukul hambanya. Dia marah kepada hamba dia. Bila dia marah kepada hamba dia, dia pukul. Bila dia pukul, mulut dia, lidah dia maki, mengata caci, kata huduh kepada hamba dia. Dia kata qabbahallahu wajhak wa wajha man ashbaha wajhak. Qabbahallah, minta mengkeji, minta menghuduh. Boleh faham menghuduh kan? Menghuduh ni apa mana? Kalau ini bahasa saya, orang kat sini tak boleh faham. Menghuduh apa? Boleh faham? Bodoh kan? Bodoh kan? Menghina, mengejek. Kalau bahasa saya, yang istilah saya, kalau kaptani, yang saya buat kaedah dia. Bila kata menghuduh, menjadikan muka dia itu satu muka yang huduh, yang tak elok. Membodoh, menghuduh. Huduh ni bukan bodoh. Huduh ni buruk, tak jangak, tak elok. Tak elok. Bila kata tak cantik. Bila kata menghuduh, menjadikan muka itu satu muka yang huduh, yang tak cantik. Bila kata membuka, menjadikan sesuatu itu yang terbuka. Membuka. Kalau
bahasa kerana dia fi'il muta'addi, untuk memuta'addikan fi'il lazim. Dia panggil, dia kata bahasa Melayu. Saya rasa bahasa Malaysia pun sama aja, sama aja. Cuma kita tak wahadusi bahasa kita sama aja. Qabbahallah, minta Allah menghuduhkan, tak cantikkan, menghilangkan kecantikan wajah muka Allah. Dia kata kepada hamba dia yang dia nak marah itu, wa wajhaman, dan muka mereka yang asbaha wajah, yang seperti muka Allah ni. Siapa yang muka seperti Allah, minta Allah menghuduhkan semuanya, minta Allah keji semuanya. Dia maki marah, bukan maki kepada hamba dia saja. Siapa muka yang seperti ini, mintalah jahannam ke semuanya. Arab dia melampau, ekstrim Arab ni kita tahu kan. Dia nak marah kau ni, dia habis, dia guna semua dada. Oleh itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, Rasulullah sebeda kepada dia, la tuqabbihil wajha, jangan engkau mencercakan akan satu muka, jangan. Fa inna Allah, kerana sesungguhnya Allah khalaqa Adam, menjadikan Adam ala suratihi, di atas rupanya. Nya tu siapa? Hamba. Atas rupanya, rupa hamba. Kalau kamu kata minta Allah menkejikan muka hamba dan muka mereka yang seperti hamba, makna minta Allah menkejikan muka Adam, minta Allah menkejikan Adam, kerana Adam Allah menjadi seperti bentuk hamba ini. Itu ahli sunnah wal jamaah. Mana tak jauh kepada wajhullah, wajhur rahman. Kata wajhur rahman kalau ke Adam ala suratul rahman, itu jauh, kerana itulah hadis sana nyata kata palsu, hadis sana nyata kata sangat-sangat dhaif, tak boleh mentafsirkan hadis ini, kerana asbab hadis dan di awal hadis menentukan makna hujung hadis, menentukan akhir hadis. Itu penting di dalam ilmu. Adakah kita boleh nak buat ada kelo, kalau tadi panggil kelo, alat timbang, boleh kita nak timbang macam ni? Kalau kita dengar musyabbih orang sesat, oh ini bagus betul, dia pakai Quran dan hadis. Semua dakwah pakai Al-Quran dan hadis. Mengikut dakwah Allah, saya ingat susah saya nak cakap, susah saya nak cerita, kerana sensitif dan benda yang tak sesuai. Tapi saya ingat mesti saya cerita juga, kerana demi untuk nak jaga al-haq, akidah yang sebenar, supaya nyata kalau al-haq. Salah satu daripada yang mesti kena cerita Ibnu Taimiyah. Allah, tak tahulah, saya tak tahu. Ibnu Taimiyah banyak di dalam buku-buku dia, Sharihul Ma'qul dia, di dalam buku dia kritik maratibul ijma' bagi Ibnu Hazm, dan ada buku apa dia, banyak buku dia. Bila dia nak dakwa satu-satu perkara, dia kata dia bangsa kepada orang salaf, dia kata ijma' dengan semata-mata nak menguatkan hujah dia, dengan tidak al-haq, dengan tidak hak sebenar. Ni hak-hak satu perkara yang bahaya kalau kita belajar tidak halu, kalau kita tidak buat ulang kaji semula. Contoh yang paling terang, dia kata ittifaq orang salaf bahawa alam qadim. Cuba dia boleh ucap macam tu, sedangkan ijma' ulama muslimin daripada salaf dan khalaf bahawa alam ini baru. Dia boleh kata ittifaq orang salaf bahawa alam ini qadim. Wallahiyazubillah. Kalau kita yang tidak insaf semata-mata yang kita belajar kat sama dia, kat buku dia, takkan kita percaya kepada dia, kerana dia orang sangat alim. Dia kata ittifaq orang salaf. Orang salaf sudah ittifaq, sudah ijma'. Bolehkah kita nak ikat ijma'? Tak boleh. Kita kena tahu. Oleh inilah saya sangat berharga perkataan Ibn Sirin, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hendaklah kamu tilik, kamu perhati daripada siapakah yang kamu nak ambil agama kamu. Kena
pilih. Kita nak pilih kat mana? Pilih kat janggut ke? Pilih kat serban ke? Ha? Serban ada hak hitam gatik ke, hak putih gatik ke? Kita nak pilih kat mana? Ini kita kena pilih. Habislah, kena pilih semua. Kena pilih keilmuan dia tu, kefiqahan dia tu, kefiqahan, kealiman dia satu. Alim, orang alim ni kita tak nampi alim, tapi kefiqahan dia, fiqah, kepercayaan dia, keamanahan, amanah dia tu, itu penting sekali. Itu penting. Dan kepahaman dia tu betul. Kalau pahaman dia dalam 10 ada 3 salah, pahaman dia 20 ada 7 yang salah, ini tak boleh kita buat guru kepadanya. Kerana pahaman dia tu ada banyak silap, banyak salah. Ini ahli sunnah, manahij, dia kurikulum bagi ahli sunnah wal jamaah. Dia kembali kepada kaedah ilmiah, kaedah ilmu. Dia tak kata, oleh kerana lah, kalau kita kembali kepada akidah kita ahli sunnah wal jamaah, akidah ahlul haq, khususnya seperti di dalam akidah at-tahawiyah, setengah daripada orang salaf, ulama salaf, Imam at-Tahawi ma'ruf. Dan kalau kita kembali kepada kitab bagi anak murid bagi Abdul Hasan Asy'ari, Ibnu Fura, dia dapat di kitab dia ta'wil mushkil ahadits. Di dalam akidah at-Tahawi dia kata, ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal a'dha'i wal arkani wal adawat wala tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Imam Ja'far at-Tahawi kata, ta'ala, tertinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, 'anil hudud, daripada sempadan, wal ghayat, dan penghujung. Allah tidak ada sempadan, tidak ada penghujung. Tak boleh nak kata Allah sempadan. Ada sempadan. Kita ada sempadan kan? Ada sempadan. Allah tak ada. Wal a'dha, Allah tidak ada anggota. Allah tidak ada arkan, anggota kecil, anggota besar tak ada. Kaki, tangan tak ada. Tak boleh kita kata ada kaki, tangan. Ini ahli sunnah wal jamaah. Kerana laisa kamitslihi syai'. Kerana wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada pun hadis Allah menjadikan tak ada seperti Allah. Hadis ini bukan seperti Allah. Suratil madrub, rupa orang yang kena pukul, hamba yang kena pukul itu. Jelas. Walaupun ada di sana pendapat daripada ulama ahli sunnah juga kata ala suratillah, tapi dia takwil. Ini pendapat ini tak berapa jelas kalau nisbah, kalau tilik kepada pendapat yang pertama tadi. Ala suratillah, di atas rupa Allah dia takwil. Mesti takwil. Ahli sunnah dia takwil kerana bercanggah dengan laisa kamitslihi syai'. Ala suratillah dengan mana ala sifatillah, atas sifat Allah. Ada sifat mengikut sifat Allah. Allah ada sifat sama, sifat basar, Allah ada ilmu, Allah ada qudrat. Tu ada pun ada sama qudrat, iradah, ada ilmu. Cuma tak sama ilmu Adam dengan ilmu Allah, tak sama. Tapi sifat dia tu sama dengan, ada sifat dia, nama sama dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah tak salah. Tetapi dia dalam mentafsirkan hadis itu tak berapa tepat sangat. Tak berapa tepat. Itu di antara contoh perbezaan di antara ahli sunnah wal jamaah, ahlul haq dengan ahlul batil.